Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, ada kem dalam UMNO, tapi saya bukan penjilat Najib, kata Puad. Berita sepenuhnya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puad Zarkasi, menolak dakwaan dirinya ialah penjilat atau hulu balang bekas Perdana Menteri Najib Razak kerana beliau berhujah berdasarkan fakta. Saya melihat kepada hujah dan fakta. Siapa kata saya tidak pernah kritik Najib? Tapi semua orang tahu saya kritik pemimpin UMNO. Mereka tidak boleh marah sebab itu karakter saya. Jadi dakwaan yang kata saya ini penjilat Najib tidak betul. Katanya menurut laporan utusan Malaysia. Mengulas perkembangan beliau bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Renjut, Puad secara tegas menolak jawatan Exco jika Barisan Nasional BN berjaya menguasai Johor. Awal-awal lagi saya dah cakap dengan Hasni Muhammad, saya tidak mau jawatan Exco sebab beliau perlukan pasukan lebih mantap. Beri peluang kepada orang muda pula. Saya dah memegang jawatan dalam kabinet. Ahli parlimen bagi peluang kepada yang lain. Dalam pada itu, Puad mengakui ada beberapa kem dalam UMNO tetapi ia tidak menunjukkan perpecahan yang menyebabkan masalah kritikal berlaku sehingga memberi persepsi negatif kepada masyarakat. Saya tidak mengatakan itu sebagai perpecahan. UMNO bila berhadapan musuh, ia bersatu. Soal mereka ada pengikut itu perkara biasa. Siapa kata parti lain tidak ada pengikut? Siapa kata Azmin tidak ada pengikut dalam bersatu? Siapa kata Hamzah tidak pengikut dalam bersatu? Dan saya yakin mereka tikam menikam antara satu sama lain. Cuma UMNO sudah masak dengan perkara ini dan pada saya ini bukan soal perpecahan. Perpecahan berlaku bila tidak mengikut perlembagaan parti sahaja, katanya. Bagaimanapun Puad menegaskan beliau bukan pengikut mana-mana kem. Saya adalah orang politik yang tidak mengamalkan pengikut sesuatu kumpulan. Saya bersendirian, tetapi saya faham ada sesetengah daripada mereka mungkin bergantung kepada kekuatan seseorang. Tetapi saya tidak begitu. Saya bertanding jawatan Majlis Kerja Tertinggi, saya nombor 10. Saya tak ada jawatan dan tak ikut mana-mana kumpulan. Ini komen netizen bila Najib kata tiada satu sen pun wang rakyat diguna bayar hutang 1MDB. Berita sepenuhnya. Semalam ketika membahaskan titah ucapan yang di Pertuan Agong yang di Parlimen, Najib Razak berkata tiada satu sen pun dana awam digunakan oleh kerajaan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB. Ini kerana katanya pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, Grup EINC, firma audit KPMG dan Deloitte, Bank dan Jabatan Kehakiman DOJAS telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia. Jangan kita beri alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan kewangan negara. Hakikatnya 1 sen pun hutang prinsipal 1MDB tidak pernah dibayar pada 2018, katanya. Pada 2018 hutang 1MDB adalah RM32 bilion, 2019, 2020, 2021 hutang kekal RM32 bilion. Adalah tidak betul untuk cadangkan bahawa rakyat perlu tanggung atau bayar hutang 1MDB. Misalnya RM16 bilion yang diterima daripada Goldman Sachs bukan daripada wang rakyat, itu wang Goldman Sachs. Kita juga menerima RM3 bilion daripada DOJ, RM2.83 bilion daripada M-Bank, RM3.40 juta daripada KPMG dan RM324 juta daripada Deloitte. Semuanya ini hampir RM23 bilion. Ini bukan wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan bayar hutang 1MDB tambah bekas Perdana Menteri itu lagi. Bagaimanapun, rata-rata netizen di media sosial dilihat tidak bersetuju dan menyanggah hujah Najib itu. Di ruang komen Malaysia Kini misalnya, berita mengenai perkara tersebut mendapat sanggahan lebih 90% daripada netizen yang memberi pelbagai reaksi mengenainya. Berikut di bawah adalah sebahagian komen-komen netizen itu. Jangan tegakkan benang basah. Isu 1MDB ini isu nyata dan sudah pun menjadi kes mahkamah menurut Reni YA. Zulkarnain pula mengatakan yang kelakarnya Najib kata hutang MDB tak bertambah walaupun dah bertahun-tahun. Ramailah macai percaya ketulusan Najib tu. Dia lupa beritahu kerajaan kena bayar bunga setiap tahun berbilion. Ruslan Mansur pula mengatakan hutang prinsipal kekar RM32 bilion
Tapi rakyat dok tanggung bayaran interest berbilion-bilion setahun. Sepatutnya duit tersebut digunakan untuk pembangunan negara. Anjang Aki mengatakan boleh percaya ke? Dulu kata putra Arab yang derma, sekarang nak kata apa lagi? Ishak Aziz berkata dalam dunia mana ada pemimpin sudah dihukum penjara boleh keluar negara, boleh kempen PRN Melaka, Johor boleh masuk parlimen, Malaysia boleh, kata Ishak Aziz. Ali Osman Taib pula mengatakan habis kau dapat duit free kah? Kau ingat senang-senang kah bank nak bagi free 23 bilion, tak yalah nak putar belit, kata Ali Osman Taib. Muhammad Adam Arif pula mengatakan betul lah tu, dulu hutang 1MDB 32 bilion, lah pun 32 bilion, 20 tahun lagi pun 32 bilion juga. Dia masa buat hutang ambil yang zero interest. Mana nak cari penasihat 1MDB yang bijak macam ni? Tahniah Menteri Keuangan waktu tu dan PM masa tu atas kebijaksanaan melantik Menteri Keuangan yang bijak dan seterusnya menjadi penasihat 1MDB yang tepat, kata Muhammad Adam Arif. Seorang lagi netizen iaitu Sam Bualoy mengatakan rasanya Malaysia dalam keadaan tenat, penipu dan penyangak boleh buat apa saja, tetapi masih ramai yang kurang waras dan sanjung. Sepatutnya manusia sebegini harus dibakul kesampahkan. Umar Muhammad Shah menulis, inilah kelicikan Najib memutar belitkan fakta sehingga pencerahannya mengenai hutang 1MDB seolah-olah tidak memberi apa-apa kesan pada kerajaan dan rakyat. Bagi orang yang tidak faham putar belit Najib itu. Ya Allah, hukumlah Najib di atas kejahatan yang dilakukan terhadap agama rakyat dan negara menurut Zain ABCF Zai. Selain daripada itu, Samsudin Day Rauf juga menulis, kita tunggu kalau dia salah, dia terima hukuman. Kalau Allah kata dia tak salah, semua kena tanggung jawab di akhirat nanti. Hanya Allah yang tahu betulkah salah, katanya. Janis JB pula menulis, memanglah rakyat tak bayar hutang 1MDB, tetapi impak itu menyebabkan RM jatuh. Bila RM jatuh, barang import semua naik harga yang hendak membelinya rakyat. Contoh bawang kita ada tanam ke, semua import. Daging pun ia juga, ubat-ubatan banyak lagi kalau nak disenaraikan, kata Janis. Faiz Zakaria pula menulis, so dari mana datangnya duit kerajaan untuk bayar hutang tanpa duit rakyat, sedangkan gaji menteri-menteri pun rakyat yang bayar, kata Faiz. Leo Kong menulis, penyamun yang telah merompok harta negara akan dihukum dan dengan undang-undang negara yang sedia ada dengan setimpalnya. Harap hakim akan terus berani, jujur dan tidak termakan umpan jika ada. Ahmad Sufyan pula, Najib kalau berhujah siap sebut jumlah angka-angka memang hebat. Orang dengar terpukau. Sampai sekarang masih ada yang percaya Najib tak bersalah. Dunia, kata Ahmad Sufyan. Abdul Rauf juga menulis, Pak GB adalah seorang yang berfahaman autokratik yang dikenali sebagai diktator menurut dan mengikut prinsip dan disiplin sains politik dalam konteks politik ideologis dan politik psikologi. Akan diingat sampai ke anak cucu. Sekian, kata Hayat Muhammad. Mazlita Awang mengatakan boleh je orang politik guna pelbagai isu untuk menjatuhkan. Perhati saja apa nak jadi, betul atau salah hanya Tuhan yang tahu. Romainur Hasan menulis, betullah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Di akhir zaman, orang akan dengar dan percaya kepada orang yang penipu dari orang yang benar-benar jujur. Sekarang sudah terang lagi bersuluh, tapi sedih masih ramai pengikut. Hazri Muhammad Zain Hazri mengatakan, jadi betullah ada kes 1MDB ni. Saya pun dah pening. Sekejap ada, sekejap selesai. Sekejap puas hati, sekejap kes dah selesai. Sekejap kes dah tutup, sekejap kes tak kenal individu yang terlibat. Ni pula tak guna 1 sen duit rakyat pula. Maaflah. Bukan level rakyat ni untuk menilai. Serahkan pada yang lebih arif. Semoga dipermudahkan urusan. Amin amin, kata Hazri. Alias Yahya menulis, dasar penyamun putar alam nombor 1 negara. Dia buat salah macam macam-macam ayat dia pusing untuk salahkan orang lain. Sakran Samsudin, saya jual cili dan timun je. Hutang masa beli saya tak bagi sebab kalau hutang nanti saya tak boleh nak beli baja untuk tanam musim depan. Jom beli cili dengan saya, katanya. Abdullah Zailani menulis, tanpa GST mana mari
Dulu nak bayar jual tanah pun boleh. Reza Zainal mengatakan dasar penipu faedah hutang 1MDB sehingga 2020 sudah mencapai RM14 bilion. Takkan ambil hutang bayar prinsipal sahaja tak bayar faedah, bongok, kata Reza Zainal. Man Jakub menulis, Rizal Azwan menulis dasar penyamun masih nak menipu aja. Johnny G, Cila kau punya Najib duit tibai dari 1MDB bagi bro Jolo simpan kat mana, kata Johnny G. Apa pula pendapat kita sebagai rakyat Malaysia yang terus dihidangkan dengan berita-berita buruk dan pendedahan berterusan berkaitan skandal 1MDB itu? Misalnya, berdasarkan keterangan terbaru tim listener, bekas orang kuat Goldman Sachs di Mahkamah AS saja, nampaknya masih banyak lagi rentetan tersembunyi berkaitan skandal 1MDB itu yang membuatkan kita terus marah dan sakit hati. Apakah kita juga sebagai rakyat hanya mahu berdiam diri dan menerima begitu saja semua yang dikatakan Najib itu? Ditulis oleh Sahbudin Husin 3 Mac 2022, dipetik daripada sahbudin.com. Sebelum kita berpisah, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.